Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama dengan cikgu kali ini, cikgu akan menerangkan tentang sifat-sifat ketaksamaan bagi topik ketaksamaan linear bab 7, Matematik tingkatan 1. Apakah yang murid-murid akan pelajari bagi topik ini? Murid-murid akan pelajari cara membuat generalisasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan 1. Sifat akas dan sifat transitif. 2. Songsangan terhadap penambahan dan songsangan terhadap pendaraban. Dan yang ketiga, operasi asas aritmetik. Baiklah, kita lihat bahagian yang pertama. Kita kenali apakah dia sifat akas dan sifat transitif. Sifat akas ialah apabila kita terbalikkan kedudukan nombor. Contohnya, jika A kurang daripada B, maka B akan bertukar menjadi lebih besar daripada A. Cikgu berikan contoh dekat sini dalam bentuk nombor. Soalannya, -7 kurang daripada 2. Tetapi kalau kita tukarkan kedudukan -7 tu duduk di sebelah kanan dan kedudukan 2 kita tukarkan duduk di sebelah kiri, dia punya nilai tu akan berubah. Dia akan berubah menjadi 2 lebih besar daripada -7. Ini adalah sifat akas di mana kedudukan nombor tu kita tukarkan kedudukan dia. Jadi bila nombor tu berubah kedudukan, automatik kita punya simbol ketaksamaan juga kita perlu songsangkan. Kalau awalnya simbol lebih kecil, kita kena tukarkan kepada lebih besar. Kalau awalnya simbol lebih besar, kita kena tukarkan jawapan menjadi simbol lebih kecil. Ini adalah sifat akas. Kita tengok sifat yang kedua, iaitu sifat transitif. Transitive property. Sifat transitif ni, dia adalah apabila 3 nombor kita bandingkan, kita nak tukarkan menjadi 2 nombor. Contoh, jika A lebih kecil daripada B dan B lebih kecil daripada C, maka apakah hubungan A dengan C? A masih lebih kecil daripada C. Kita tengok dia punya contoh dalam bentuk nombor. -3 kita tahu lebih kecil daripada 8 dan 8 kita tahu lebih kecil daripada 12. Apakah hubungan -3 dengan 12? -3 masih lebih kecil daripada 12. Jadi ini adalah sifat transitif. Maksudnya 3 nombor perbandingan nombor kita nak tukarkan kepada 2 perbandingan nombor. Nombor yang di hujung sebelah kiri dengan nombor yang hujung sebelah kanan. Jadi untuk yang ini simbol ketaksamaan kita masih kekal, tidak berubah. Ini adalah sifat bagi transitif. Kita lihat bahagian yang kedua. Kita nak tahu pula tentang songsangan terhadap penambahan dan songsangan terhadap pendaraban. Apa dia benda ni? Kita tengok songsangan yang pertama. Songsangan terhadap penambahan. Dia punya keadaan adalah A lebih kecil daripada B. Maka negatif A akan menjadi lebih besar daripada B. Apakah songsangan tu? Maksudnya kat sini, apabila nombor positif, kita tukarkan kepada nombor negatif. Bila nombor positif berubah menjadi nombor negatif, kedua-dua nombor menjadi negatif, maka automatik kita punya simbol ketaksamaan juga akan perlu disongsangkan. Nampak? Kalau yang keadaan kedua ni, A lebih besar daripada B, maka negatif A akan berubah jadi lebih kecil daripada negatif B. Kita tengok contoh dalam bentuk nombor. Jika 2 lebih kecil daripada 4, apabila nombor 2 ni kita letakkan ataupun kita tukarkan simbol menjadi negatif,
negatif 2 dan negatif 4, automatik simbol ketaksamaan tu perlu juga berubah. Kalau kita tengok nilai dia, 2 kita tahu lebih kecil daripada 4 kan? Okey, tapi kalau kita tukarkan negatif 2 dengan negatif 4, negatif 2 tu menjadi lebih besar daripada negatif 4. Okey, jadi inilah sifat songsangan terhadap penambahan yang cikgu masukkan tu. Okey, dia penambahan tu maksudnya bila kita songsangkan daripada tambah, kita songsangkan kepada simbol tolak ataupun simbol negatif lah kalau dalam kes ini. Okey, maknanya itu adalah songsangan terhadap penambahan. Okey, maksud dia. Okey, kita tengok jenis songsangan yang kedua, iaitu songsangan terhadap pendaraban. Okey, kalau darab, songsang dia bahagi kan? Okey, jadi yang ini kita tengok A lebih kecil daripada B, maka kalau 1 per A, dia akan bertukar menjadi lebih besar daripada 1 per B. Nampak tak? Daripada A tu dia mungkin darab, proses darab. Tapi bila kita songsangkan menjadi proses bahagi, A tu duduk di sebelah bawah. Jadi simbol ketaksamaan juga perlu diubahkan ataupun disongsangkan. Okey, sama juga kalau jika A lebih besar daripada B, A lebih besar. Tapi bila kita jadikan 1 per A, dia akan bertukar menjadi 1 per A lebih kecil daripada 1 per B. Okey, kita tengok dalam bentuk nombor. Okey, jika 6, kita tahu 6 lebih kecil daripada 15. Bila kita tukarkan jadi 1 per 6, dia akan automatik menjadi 1 per 6. Kita tahu dia lebih besar daripada 1 per 15. Jadi ini yang cikgu maksudkan dengan songsangan terhadap pendaraban. Jadi kalau asal tu dia mungkin proses pendaraban asalnya. Bila kita songsangkan, maksudnya kita songsangkan menjadi proses operasi bahagi. Jadi dia akan jadi 1 per 6 tu, kita punya simbol ketaksamaan juga perlu diubah. Okey, murid-murid? Okey, kita pergi tengok bahagian yang ketiga pula, iaitu operasi asas aritmetik. Bila kita sebut tentang operasi ni, maksudnya mestilah ada operasi tambah, tolak, darab, bahagi. Operasi asas lah. Okey, kita tengok operasi yang pertama. Okey, apabila kedua-dua belah ketaksamaan dilakukan operasi tambah atau tolak dengan nombor positif atau nombor negatif, simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Okey, maknanya simbol tu kita maintain, kita tak berubah sampai habis operasi kita. Maknanya penyelesaian operasi kita. Jadi kita tengok dekat sini, sebelah kiri tu adalah dia punya rumus. Okey, sebelah kanan tu kita tengok apabila digantikan dengan nombor. Okey, kita tengok ya. Yang pertama dilakukan operasi penambahan dengan nombor positif. Okey, 2 kita tahu lebih kecil daripada 6. Bila 2 tu kita tambahkan dengan 3 dan 6 tu kita perlu tambah dengan 3 lah, nombor yang sama. Okey, kedua-dua tu akan menjadi 5 dan 9 kan? Okey, jadi 5 kita tahu masih lebih kecil daripada 9. Kita nampak dia punya nilai tu tak berubah. Jadi simbol ketaksamaan tu pun kita tak perlu ubah, masih kekal. Okey. Jadi kita tengok yang kedua, operasi tolak. Okey, 2 dengan 6 juga masih nombor yang sama kita ambil. Okey, contoh bila 2 ditolakkan dengan 3 dan 6 pun perlu ditolak dengan nombor yang sama lah, tolak dengan 3 juga. Jadi dia akan jadi negatif 1 dan 3. Dan kita tahu negatif 1 masih lebih kecil daripada 3. Okey? Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni adalah operasi tambah. Tapi dia operasi tambah dengan nombor negatif. Nampak tak? Digunakan negatif 3. Jadi 2 lebih kecil daripada 6. Okey, nombor yang asal. Bila lakukan penambahan dengan nombor negatif 3, dia akan berubah menjadi negatif 1 dan 3. Okay, dan kita tahu negatif 1 masih lebih kecil daripada 3. Jadi dia punya simbol ketaksamaan kita masih tidak ubahkan dia. Okey, kita tengok contoh yang terakhir, iaitu operasi tolak dengan nombor negatif. Okay, kita tengok 2 dan 6 juga dia punya perbandingan. Okey, 2 ditolak dengan negatif 3
dan 6 ditolak dengan negatif 3 juga. Okey, jadi dia akan hasil 5 dan 9. Dan kita tahu masih sama, 5 masih lebih kecil daripada 9. Jadi cikgu highlight sekali lagi dekat sini. Kalau kita lakukan operasi tambah atau tolak, tak kira nombor tu positif atau nombor negatif, kita punya simbol ketaksamaan masih kekal hingga ke hujung operasi. Okey? Okey, kita tengok operasi yang kedua. Okey, apabila kedua-dua belah ketaksamaan, kita lakukan operasi darab atau bahagi dengan nombor positif. Okey, dengan nombor positif sahaja, simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Okey, kita lakukan darab atau bahagi dengan nombor positif je, simbol masih kekal sampai hujung operasi. Okey, sebelah kiri ni adalah dia punya rumus. Okay, kita tengok sebelah kanan dengan contoh nombor. Okey, dia gunakan nombor 2 dan 6 juga. Okey, kita tengok ya, 2 kita tahu lebih kecil daripada 6. Okey, bila 2 kita lakukan pendaraban dengan nombor 3 dengan nilai 3. 2 darab 3 dapat 6. 6 darab 3 dapat 18. Dan kita tahu 6 dengan 18, 6 masih lebih kecil daripada 18. Oleh itu, simbol ketaksamaan kita masih kita kekalkan. Okey, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Okey, nampak ketiga-tiga tu. Okey, kita tengok yang di sebelah bawah pula. Okey, 2 dia bahagikan dengan 2 dan 6 dia bahagikan dengan 2 juga. Okey, bila kita bahagikan, dia dapat hasilnya 1 dan 3. Dan kita tahu 1 masih lebih kecil daripada 3. Jadi, untuk operasi darab atau bahagi dengan nombor positif, kita punya simbol ketaksamaan kita tak songsangkan. Kita tak ubah simbol ketaksamaan tu sehingga selesai habis operasi kita. Okey ya? Okey, sekarang kita pergi tengok contoh operasi yang ketiga. Okey, apabila kedua-dua belah ketaksamaan, kita lakukan operasi darab dan bahagi, tapi kali ni kita lakukan dengan nombor negatif. Apa akan jadi dengan simbol ketaksamaan kita? Simbol ketaksamaan kita kena disongsangkan. Okey, kena diterbalikkan simbol dia. Okey, kita tengok sebelah kiri tu dia punya rumus. Okey, sebelah kanan dia berikan contoh dalam bentuk nombor. Okey, kita tengok sebelah kanan punya. Okey, 2 dan 6 masih nilai yang sama ya digunakan. Okey, 2 kita tahu lebih kecil daripada 6. Bila 2 kita buat operasi darab dengan negatif 3. Dan 6 kita lakukan operasi darab dengan negatif 3 juga. Jadi kalau kita tengok kat sini, 2 tadi tu akan berubah menjadi negatif 6. Dan nilai 6 yang atas tu dia akan berubah menjadi negatif 8. Dan kita tahu negatif 6 adalah lebih besar daripada negatif 8. Jadi dekat sinilah yang dimaksudkan bila kita lakukan operasi darab dengan nilai negatif, maka simbol ketaksamaan perlu disongsangkan. Okey, nampak tak? Jelaskan kat situ. Kita nampak dia punya nilai tu memang perlu disongsangkan simbol ketaksamaan dia. Okey, kita tengok yang operasi bawah, operasi bahagi. Okey, bahagi dengan negatif 2. Okey, di sebelah kanan pun bahagi 6 bahagi dengan negatif 2. Okey, bila 2 bahagi dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 1. Dan 6 bahagi dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 3. Okey, dan kita tahu negatif 1 adalah lebih besar nilainya daripada negatif 3. Jadi, simbol ketaksamaan kita tu, kita perlu songsangkan. Nampak tak daripada atas tu, nilai dia 2 lebih kecil daripada 6. Tapi bila kita lakukan operasi bahagi dengan nilai negatif 2, dia akan berubah simbol ketaksamaan tu menjadi negatif 1 akan jadi lebih besar daripada negatif 3. Jadi ini adalah sifat operasi darab dan bahagi dengan nombor negatif. Simbol ketaksamaan kita perlu disongsangkan. Baik murid-murid? Okey, jadi sampai sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak rumuskan apa yang kita belajar bagi topik kali ini. Okey, jom kita recap semula.
Okey, rumusan pada yang pertama. Okey, kita tengok simbol ketaksamaan tak berubah. Okey, maknanya simbol tu kekal sampai habis operasi apabila sifat transitif bagi ketaksamaan. Yang kedua, apabila berlakunya operasi penambahan atau penolakan dengan nombor positif dan nombor negatif. Dan yang ketiga, apabila kita lakukan operasi pendaraban atau pembahagian dengan nombor positif. Jadi bagi tiga keadaan ni, kita punya simbol ketaksamaan kita tak perlu ubah hingga ke akhir operasi. Okey, ini tiga keadaan. Ingat lagi tak apa tiga keadaan tu? Okay, tak apa. Jangan risau. Kat sini cikgu letakkan semula apakah tiga keadaan yang dimaksudkan tadi. Okey, sifat transitif bagi ketaksamaan. Okey, kita tengok apabila tiga nombor, kita nak bandingkan tiga nombor, mudahkan dia menjadi dua nombor. Maknanya nombor yang di hujung belah kiri dengan nombor yang di hujung belah kanan. Okey, apabila berlakunya keadaan ini namanya sifat transitif. Okey, kita punya simbol masih kekal, tak berubah hingga habis. Okey, kita tengok yang kedua, keadaan yang kedua, operasi penambahan dan penolakan dengan nombor positif dan negatif. Kita tengok yang sebelah kanan ni ya, yang di sebelah kanan ni. Okey, yang ini kita tengok sama juga. Kalau kita lakukan operasi tambah atau darab, tak kira nombor tu positif atau negatif, okey, dia punya simbol ketaksamaan masih kita kekalkan hingga akhir operasi. Dan yang terakhir adalah operasi darab atau bahagi bagi nombor positif. Okay, maknanya kita darab dan bahagi dengan nombor positif je. Okay, simbol pun masih dikekalkan. Kita tak ubahkan dia punya simbol ketaksamaan tu. Okey, ini adalah rumusan yang kedua. Okey, simbol ketaksamaan kita perlu songsangkan apabila ada 4 keadaan. Okey, pertama adalah apabila sifat akas bagi ketaksamaan. Yang kedua adalah apabila songsangan terhadap penambahan. Yang ketiga, songsangan terhadap pendaraban. Dan yang terakhir, apabila kita lakukan operasi darab atau bahagi dengan nombor negatif. Okey, dengan nombor negatif. Okey, kita tengok. Ingat lagi tak apa dia 4 keadaan ni? Okey, ini dia 4 keadaan yang cikgu masukkan. Okey, sifat akas apabila kita terbalikkan kedudukan nombor. Okey, kalau macam yang contoh ni, 10 lebih kecil daripada 24. Bila kita terbalikkan kedudukan 10 dengan 24 tu, dia punya simbol pun perlu diterbalikkan, disongsangkan. Maknanya kita tahu 24, bila kita letakkan 24 kat depan, dia akan jadi 24 lebih besar daripada 10 kan. Itu sebab dia punya simbol ketaksamaan kena disongsangkan. Okey, yang kedua, keadaan yang kedua adalah songsangan terhadap penambahan. Maksudnya nombor yang positif, kita tukarkan nombor dua-dua nombor tahu, belah kiri dan belah kanan tu kita tukarkan dengan nilai negatif. Maksudnya songsangan terhadap penambahan. Songsangan dia tolak lah kan. Okey, jadi bila nombor positif, kita ubah jadi dua-dua tanda dia negatif, maka simbol ketaksamaan pun kena disongsangkan. Okey, disongsangkan, terbalikkan lah maksudnya. Kalau lebih besar jadi lebih kecil. Kalau lebih kecil akan jadi simbol lebih besar. Okey, yang ketiga, songsangan terhadap pendaraban. Kalau pendaraban, songsang dia adalah bahagi kan. Okey, maksudnya kalau nombor bulat 2 dengan 6 ni, dia 2 kita tahu lebih kecil daripada 6. Bila kita songsangkan 2 tu duduk dekat bawah, maknanya dibahagikan, dia akan jadi lebih besar. Nampak? 1/2 lebih besar. Yes, nilainya daripada 1/6. Okey, jadi simbol ketaksamaan juga perlu disongsangkan. Okey? Dan yang terakhir adalah apabila kita lakukan operasi darab atau bahagi dengan nombor negatif ya. Nombor negatif sahaja. Okey, yang ini pun sama. Asalnya dia punya nilai adalah positif. 2 dengan 6. Tapi bila kita lakukan pendaraban dengan nombor negatif, dengan nilai negatif, dia akan jadi, nilai itu otomatik akan jadi negatif lah. Jadi dia akan jadi negatif 6 dengan negatif 8. Dan nilai dia kita tahu, nilai dia berubah
maksudnya ketaksamaan perlu diubahkan juga. Okey, kita tengok yang terakhir, yang bawah sekali belah kanan hujung tu. Okey, apabila operasi bahagi dengan nombor negatif, nilai negatif pun sama. Kita punya simbol ketaksamaan perlu disongsangkan. Sebab daripada 2 dengan 6, bila lakukan operasi bahagi dengan negatif, dia akan jadi negatif 1 dengan negatif 3. Dan negatif 1 dengan 3 tu kita tahu 1 lebih besar daripada negatif 3. Okey murid-murid? Maka sampai sini saja penerangan cikgu untuk topik sifat-sifat ketaksamaan. Okay, terima kasih kerana menghadiri kelas pada hari ini. Dan semoga video ini memberi manfaat kepada murid-murid supaya dapat memahami sifat-sifat ketaksamaan dengan lebih jelas. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi. Bye!